InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita akan mulakan kuliah kita sebentar lagi insyaAllah. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wan nabiyul mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa iqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sama-sama kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan keberkatan ini insya-Allah dapat sama-sama lagi kita berkongsi ilmu, dapat lagi sama-sama untuk kita sembang-sembang pagi ini, walaupun nama kita kuliah silsilah kuliah online, insya-Allah kita berkuliah ataupun berkongsi secara santai-santai lah insya-Allah. Kan kali ini hadis ataupun arba'in hadis tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah insya-Allah. Mungkin yang dah masuk tu boleh komen sikit, clear ke tak clear ke suara saya dan sebagainya, insya-Allah. Okey, sebelum kita nak sambung perkongsian kita pada kali ini, sukalah saya nak dahulukan ataupun introkan dulu seperti mana yang pertemuan-pertemuan yang lalu, sedikit iklan lah pada peringkat awal ni. InsyaAllah kita daripada tim Akademi Tarbawi, Alhamdulillah, kita ada beberapa program lah, beberapa program yang kita telah kita anjurkan. Di antaranya yang pertama adalah kita menganjurkan program korban, korban bersama Akademi Tarbawi pada tahun inilah 1441 dan 2020. InsyaAllah kita akan buat korban di kita kata dalam negara dengan harga RM700 satu bahagian. Kemudian yang kedua, kita buat korban juga di luar negara, di Mekah Al-Mukarramah, untuk kita nak mengambil keberkatan tanah suci Mekah Al-Mukarramah dengan seekor kambing harganya RM400 sahaja, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berhajat untuk melakukan korban, boleh kita kata bersama-sama kami untuk kita menyayakan korban dalam negara dan luar negara di Mekah itu, insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga kita kata menganjurkan kelas bimbingan Al-Quran menggunakan kaedah silsilah Quranuna.
di mana kerjasama di antara Akademi Tarbawi dan juga Yayasan Silsilah Quranul Indonesia telah mendapat persetujuan untuk sama-sama untuk kita nak menggunakan buku ataupun kitab Silsilah Quranul itu, insya-Allah. Masih lagi pendaftaran masih lagi dibuka. Insya-Allah kita akan mulakan pada Julai nanti, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk menyertai kelas bimbingan Al-Quran Kaedah Silsilah Quranuna, insya-Allah boleh berdaftar. Boleh melihat kepada page Akademi Tarbawi dan insya-Allah hanya tekan link dan daftar di situ, insya-Allah. Nanti kita akan kita kata follow up dan juga kita akan memberitahu bilakah tarikh untuk kita buat taklimat kepada kelas bimbingan Al-Quran, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kita terus masuk kepada perkongsian kita, sambungan kepada perkongsian kita yang minggu lepas, insyaAllah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat masih ingat lagi, masih kita kata ingat dan masih kekal hafalan kita membaca satu hadis Nabi SAW yang membicarakan berkaitan dengan kita kata aqidah, berkaitan dengan aqidah. Di mana saya boleh ulang sedikit pada pagi ini. Buku ini kita menggunakan dia berasaskan kepada 10 sifat individu muslim. Hadis yang pertama ini membicarakan berkaitan dengan aqidah salimah, aqidah yang sejahtera. InsyaAllah kita akan tengok dan kita akan ulang balik hadis ini bersama-sama, dan insyaAllah kita akan tengok apakah hikmah tarbawiyah, apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis yang kita bacakan nanti, insyaAllah. Okey, kita ulang dulu sama-sama berkaitan dengan hadis itu sendiri, insyaAllah. Di mana pada pertemuan yang lalu saya sebut, bila kita baca hadis yang kita akan kongsikan ini, insyaAllah kita boleh menghafal terus. Sebab dia hadis yang pendek tetapi memberi makna yang sangat luas kepada kehidupan kita, insyaAllah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di mana hadis yang kita bacakan iaitu man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Ada tiga ada tiga. Tiga intonasi. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Kita bilang sama-sama boleh tak? Yang mana yang lihat ni? Okay. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Sekali lagi boleh? Okay. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Pandai. Jadi insya-Allah yang bermaksud man mata, barang siapa yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, dakhalal jannah, masuk syurga. Siapa yang hidup di atas muka bumi ini, kita lah, kan? Di mana dalam kehidupan dunia kita ini, kita tidak melakukan perkara-perkara syirik dan tidak melakukan perkara-perkara yang membolehkan bawa kepada syirik, insya-Allah jaminan bagi kita adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak kena, saya sebut juga, kita nak kena tengok yang garisan borderline keimanan dan borderline di segi kita kata kufuran ataupun kesyirikan itu sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung pertemuan yang lalu. Kita telah menjelaskan status hadis, kita telah menjelaskan intro kepada penjelasan hadis dan sebagainya, dan insya-Allah kali ini pertemuan ini kita akan tengok kepada hikmah tarbawiyah. Hikmah tarbawiyah. Apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ini? Di sini disenaraikan ada 4 hikmah yang besar. Ada 4 hikmah yang besar. Sesuailah dengan masa yang kita ada ini, kita akan sebut 4 hikmah ini, insya-Allah. Okey, hikmah yang pertama daripada hadis kita bacakan tadi, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain,
dakhala al-jannah, jaminan baginya syurga. Hikmah yang pertama disebut di sini meraih husnul khatimah dan juga menghindari su'ul khatimah. Kita nakkan kepada kematian yang baik dan kita tak nak ataupun tak mau kepada kematian yang buruk. Ini hikmah tarbawiyah yang pertama. Kita nak kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ini pengakhiran hidup kita, pengakhiran yang baik. Dan kita nak kena minta juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pengakhiran hidup kita ini bukan pengakhiran yang dalam keadaan yang buruk ataupun yang keji, yang hina dan sebagainya. Nampak? Ini saran daripada kita kata hadis ini, kita nak kena meraih, nak kena meminta, nak kena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang baik, bukannya yang buruk. Di mana Nabi SAW bersabda, man mata. Kita ambil intonasi yang pertama tadi tu. Man mata. Orang siapa yang meninggal dunia. Okey. Ungkapan ataupun kita kata istilah man mata yang kita bacakan tadi itu mengisyaratkan kepada kita sesuatu pesanan agar kita meraih husnul khatimah. Sebab kita nak kena usaha, kita nak kena berdoa, nak kena minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita kata Allah beri pengakhiran yang baik kepada kita. Kan? Dan juga disebut sini menghindari diri daripada su'ul khatimah, dan kita kena minta sebut tadi kepada Allah Subhanahu wa taala, kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pengakhiran hidup kita pengakhiran yang bukannya dalam keadaan su'ul khatimah. Ketika mana kita kata kematian menjemput kita, kita nak kena meraih, kena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, sehingga kita harus sentiasa berusaha mewujudkan kematian yang baik dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan husnul khatimah dengan kita memperbanyakkan doa. Kita memperbanyakkan doa. Di antara doanya yang selalu kita baca, yang selalu kita mendengar Tok Imam baca, kan? Sama ada di rumah kita, Tok Imam di rumah kita, ataupun Tok Imam di surau, ataupun Tok Imam di masjid dan sebagainya. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apa maksudnya tuan-tuan dan puan-puan? Allahumma khtim lana ya Allah ya Tuhanku, sekiranya kau nak mematikan aku atau mengakhiri hidupku ini, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah, akhirlah kalah kehidupan kami ini dengan husnul khatimah, kehidupan kita pengakhiran yang baik, husnul khatimah. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah, dan jangan sekali-kali ya Allah kami mohon engkau mengakhirkan kehidupan kami ini dengan pengakhirannya yang buruk. Maksudnya kita nak kena memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam mana Ustaz kalau saya tak pandai bahasa Arab? Tak apa tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat penonton pendengar sekalian, kita baca dalam keadaan bahasa kita, bahasa Melayu kita baca, kita sebut ya Allah, kalau nak matikan aku ini, matikanlah keadaan yang baik, dan jangan sekali-kali mati dalam keadaan yang kita kata yang buruk. Minta pada setiap kali selepas solat, supaya apa? Supaya pengakhiran kita itu pengakhiran yang baik. Bila pengakhiran yang baik, insya-Allah tempat juga adalah tempat yang baik. Kita khawatiri, kita takut kalau pengakhiran yang buruk, yang kita takut juga tempat akhir kita itu adalah tempat yang buruk. Nampak? Ini yang hikmah tarbawiyah yang pertama. Kita nak kena sentiasa setiap hari selepas sembahyang, kita nak kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah mengakhirkan kehidupan kita ini dengan kehidupan yang baik, bukan kehidupan ataupun pengakhiran kehidupan yang buruk.
Bila tuan-tuan dan puan, itu yang kita kata yang pertama. Meraih husnul khatimah dan juga memohon supaya jangan dimatikan dalam keadaan su'ul khatimah. Okey, itu yang pertama. Sambung sikit lagi sebelum yang kedua. Dalam hal ini kita mampu dalam hal ini tidak mampu untuk kita wujudkan. Jadi kita berusahalah agar jangan sampai menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu sehingga peluang masuk syurga, kita kata, sehingga peluang untuk kita masuk ke syurga itu kita kata terhalang daripada untuk kita masuk ke syurga. Jadi nak katakan di sini bahawa afwan, nak katakan di sini bahawa kita nak kena minta. Kalau kita tak minta, seolah-olah macam kita tak mahu. Kita nak kena mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mohon, seolah macam kita tak nak. Jadi nak katakan di sini, kita nak kena sebut di bibir mulut kita supaya kita diakhirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu yang pertama. Manakala yang kedua, bersihkanlah seluruh hidup daripada perkara-perkara yang boleh membawa syirik dan daripada perkara-perkara syirik itu sendiri. Ini penting ni. Penting semua. Semuanya penting. Yang kedua adalah bersihkan kehidupan kita ini daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara-perkara syirik itu sendiri. Nampak? Jadi kita nak kena pastikanlah hidup kita ini tidak ada kita melakukan perkara yang boleh membawa kepada syirik. Dan kita nak kena pasti sungguh-sungguh supaya dalam kehidupan kita jangan ada perkara-perkara syirik yang kita lakukan. Disebut di sini Nabi SAW menyebut meninggal dunia dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku billahi syai'a. Kita bacakan tadi hadis, la yusyriku billahi syai'a. Ini merupakan satu isyarat agar kita jadikan seluruh kehidupan kita ini bersih, jauh daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara syirik itu sendiri. Kerana disebut di sini, datangnya kematian adalah misteri yang tidak siapa pun di antara kita mengetahui bilakah datangnya kematian. Nampak? Kenapa? Kerana kita tak tahu. Kita kata kematian kita itu bila. Kita tak tahu bila kita mati. Kan? Sebab itulah kita nak kena, kita kata membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa syirik ataupun perkara-perkara syirik itu sendiri. Kita khawatiri kalau kita dalam keadaan kita tak tahu, kita tak perasan kalau itu perkara syirik, kan? Kita meninggal ketika itu, na'udzubillahi min dzalik. Kan? Kerana syirik ini merupakan satu benda yang kita kata yang besar, yang disebut sebagai inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan satu kezaliman yang sangat besar, satu dosa yang sangat besar. Kan? Satu dosa yang sangat besar, boleh menyebabkan kita ini dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata kenapa kita nak kena bersihkan? Kenapa kematian ini kita tak tahu bila masa dia akan datang. Kematian pada setiap diri kita. Oleh kerana itu, sentiasalah mempersiapkan diri, jauhkan diri dari kesyirikan sehingga bila ajal datang ataupun bila ajal tiba, kita dalam keadaan yang bersedia. Ataupun kita tidak berada dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain. Sebab tu nak kena sentiasa bersihkan diri daripada sekarang, tiap-tiap hari, untuk kita nak pastikan kehidupan kita ini tidak ada perkara-perkara syirik yang kita lakukan dan tidak ada perkara-perkara yang boleh membawa syirik yang kita lakukan.
Ini juga merupakan isyarat agar kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan sebelum ajal datang. Sehingga kita meninggalkan dunia ini tanpa perkara-perkara yang kita lakukan yang termasuk dalam perkara-perkara syirik. Nampak? Poin yang seterusnya nak sebut sini bahawa kita nak kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak kena sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata yang lain, pada setiap hari perlu untuk kita melafazkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap hari carilah satu masa, satu ketika, satu waktu yang kita rasa sesuai untuk diri kita. Tidak ada gangguan daripada sesiapa untuk kita melafazkan, untuk kita mengaku di depan Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan-kesilapan kita, di atas kita kata benda-benda yang tak baik yang kita buat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dalam kehidupan kita ini, agenda taubat itu perlu ada. Dalam kehidupan kita ini, agenda taubat itu perlu ada. Selain daripada kita menyusun bila apa yang kita nak makan, kan? Kita menyusun jadual kerja kita. Kita menyusun jadual harian kita dengan anak-anak, kan? Kita menyusun jadual kita dengan ahli keluarga kita, kaum kerabat kita, kan? Dalam masa yang sama kita kena menyusun juga bilakah waktu untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi tuan-tuan dan puan-puan, berlalunya satu hari tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rugi. Berlalunya satu hari tanpa kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab taubat ini merupakan satu perkara untuk membersihkan dosa-dosa kita. Membersihkan kita kata kotoran-kotoran yang ada dalam kehidupan kita. Nampak? Jangan kita terlupa, jangan kita terlepas pandang. Agendakan dalam kehidupan kita, carilah satu waktu, satu masa untuk kita mengaku kesilapan kita di depan Allah Subhanahu wa taala, mengaku, menginsafi ataupun kita kata bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesilapan-kesilapan, kesalahan-kesalahan yang kita telah lakukan dalam masa satu hari. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, kalau satu hari kita tak bertaubat, masuk hari kedua tak bertaubat juga, masuk hari ketiga tak bertaubat, masuk hari keempat, seminggu tak bertaubat, berapa banyak dosa yang telah kita tanggung, kan? Berapa banyak dosa yang telah kita pikul, kan? Ini satu benda yang kita kata perlu untuk kita agendakan dalam kehidupan kita, iaitu taubat. Kenapa? Dia nak membersihkan kesalahan-kesalahan dosa-dosa kita. Di samping itu disebut sini membersihkan daripada perkara-perkara yang syirik yang kita lakukan mungkin tak perasan, ataupun perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik yang kita lakukan kita juga tak perasan. Nampak? Ini penting ni, kan? Seolah-olah saya boleh memberi satu perumpamaan dalam satu rumah, tiap-tiap hari kita buat, maksudnya kita ada sampah di rumah. Tiap-tiap hari ada sampah. Tidak, tuan-tuan dan puan. Tiap-tiap hari ada sampah dalam baki sampah kita. Tapi kalau sehari kita tak buang, 2 hari kita tak buang, 3 hari kita tak buang, seminggu kita tak buang, jadi apa dengan rumah kita? Kan? Bau pun tak sedap. Rumah pun kita kata kotor dan sebagainya. Jadi bila mana begitu, dia akan beri kesan kepada kesihatan kita dan sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Dalam diri kita ini, tiap-tiap hari kita buat dosa. Al-insan la yakhlu anil khati' wan nisyan. Manusia ini tak terlepas daripada perkara-perkara yang dosa, salah dan juga lupa. Tak terlepas. Jadi kita dalam diri kita buat dosa, kalau kita simpan dosa-dosa tu, simpan lama-lama, takut-takut, dia menggelapkan hati kita. Bila menggelapkan hati kita, terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terhalang, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ini saya sebutkan tadi, kita kena agendakan taubat dalam kehidupan kita. Carilah satu waktu, satu ketika
yang mana kita boleh mengaku kesilapan kita dan kita boleh mohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita boleh bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, berkaitan dengan hikmah tarbawiyah yang kita boleh ambil daripada ini, maksudnya membersihkan diri kita daripada perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara-perkara syirik itu sebenarnya. Dan juga kita nak kena agendakan taubat dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hikmah tarbawiyah. Pada hadis yang kita bacakan tadi, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hikmah yang ketiga adalah jauhkan diri dari segala bentuk kesyirikan. Dalam kehidupan kita, kita nak kena tahu, kita nak kena belajar juga apa itu syirik, supaya kita tahu dan kita dapat menjauhkan diri kita daripada bentuk-bentuk syirik yang ada di atas muka bumi ini. Macam-macam bentuk-bentuk, macam-macam kita kata kita rupa syirik ini. Macam-macam rupa syirik. Okey. Tidak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain. La yusyriku billahi syai'a. Nilai tarbawi ungkapan hadis ini adalah jauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala bentuk kesyirikan. Kita nak kena jauhkan diri kita daripada syirik ini sejauh-jauhnya. Kan? Baik syirik itu melibatkan syirik yang besar yang boleh menggugurkan yang boleh menggugurkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun syirik itu syirik yang kecil yang boleh mengurangkan kesempurnaan iman kita. Nampak? Jadi kita nak kena tengok di sini bahawa nak pastikan syirik tersebut adakah syirik-syirik yang besar ataupun syirik yang kecil. Nanti dalam kita kata mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok baliklah, boleh ulang kaji mungkin kitab-kitab yang lain, buku-buku yang lain yang berkaitan dengan syirik kecil dan syirik besar. Mungkin di sini saya akan bagi 2-3 contoh sahaja insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak kena jauhkan sama ada syirik itu syirik yang besar ataupun syirik itu syirik yang kecil. Yang besar boleh menyebabkan gugurnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan syirik kecil yang boleh mengurangkan kesempurnaan iman itu sendiri. Jadi contoh daripada kedua-dua ini insya-Allah kita akan sebut, tapi saya sebut sini secara ringkas saja insya-Allah, agar kita mampu menghindarkan diri kita dan kita selalu berwaspada. Sehingga kita tidak, kita kata sehingga saat kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan yang kita tidak melakukan perkara-perkara syirik. Sebab bila buat syirik sahaja, dia akan menghalang kita daripada kita masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan menghalang. Jadi kita nak kena tengok bentuk-bentuk dan sebagainya. Okey, kita tengok sedikit apakah pentakrifan kepada syirik yang besar itu. Syirik besar, tindakan seseorang hamba menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk rububiyah, dalam bentuk uluhiyah, dalam bentuk asma dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya seseorang itu mengamalkan satu amalan, satu perkara itu, dia menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain. Kan? Contoh kalau mudah kita melihat, seseorang manusia itu dia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menyembah berhala dan ia mengatakan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah sama macam Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Soalan macam kita sebut, orang yang menyembah berhala itu merupakan satu perkara yang syirik yang besar. Sebab dia menyamakan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Itu kalau kita kata menyembah berhala, satu benda yang jelaslah bagi kita. Yang mengatakan itu merupakan syirik yang besar. Syirik yang besar. Maksudnya menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi uluhiyah
di segi kita kata mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi rububiyah, dari segi sembahan kita, kepatuhan kita, ketaatan kita, dan juga menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang lain dari segi sifat, kan? Oh, ini dia kuat, Allah qawi, kan? Maka menyamakan Allah qadir, dan kita kata yang lain menyamakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, itu juga termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik yang besar dan juga perkara syirik besar itu sendiri, kan? Kemudian kalau kita melihat di segi syirik kecil, disebut di sini syirik kecil adalah semua bentuk kesyirikan yang tidak sampai kepada syirik peringkat syirik yang besar. Mudah kita sebut, syirik kecil ini syirik-syirik yang kita kata tidak sampai kepada syirik yang besar yang kita sebutkan tadilah. Kan, di antara benda yang biasa kita sebut syirik kecil ini adalah sifat riya. Sifat riya. Riya maksudnya apa tuan-tuan dan puan-puan? Melakukan satu perkara kerana manusia. Melakukan satu perkara kerana manusia. Dan juga meninggalkan satu perkara juga kerana manusia. Buat tu kerana orang. Kita bagi sumbangan, kita solat, kita buat baik itu kerana orang. Itu termasuk dalam perkara yang syirik yang kecil. Kenapa? Kita tidak sebulatnya, kita kata memfokuskan ibadah kita tu hanya sahaja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia melibatkan perkara syirik kecil. Tapi syirik kecil ini juga boleh membawa kepada syirik yang besar, kan? Takut dia sehingga menjadi seperti mana Firaun mengaku sebagai kita kata Tuhan, mengaku sebagai kita kata Tuhan. Ini satu benda yang hasil daripada syirik-syirik yang kecil itu, dia boleh membawa kepada syirik yang lebih besar. Jadi kita nak kena jagalah diri kita daripada perkara-perkara ini, ataupun daripada sifat riya ataupun sum'ah, ataupun kita kata perkara-perkara yang sedemikian rupa daripada ada dalam diri kita. Kita nak kena jaga. Kita nak kena jaga bentuk-bentuk syirik ini, dan insya-Allah saya rasa kita akan bincang secara detail, kerana pinjang ni panjang. Kita akan bincang secara detail syirik kecil dan syirik besar ini dalam pertemuan yang lain, insya-Allah. Okey, itu yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya jauhkan diri kita daripada segala bentuk kesyirikan, sama ada syirik itu syirik kecil ataupun syirik itu syirik yang besar. Itu yang ketiga. Nah, kalau hikmah tarbawiyah yang keempat, yang terakhir, disebut dalam hadis ini, harapan kita untuk kita mengecapi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW sebut, dakhalal jannah, maka ia akan dimasukkan ke syurga. Ini merupakan harapan yang ditanam oleh Nabi SAW kepada setiap Muslim yang menjaga dirinya daripada kesyirikan dan belum mampu menghindarkan dirinya dari pelbagai kemaksiatan dan dosa. Ini harapan ataupun perkara yang kita nak kena cakna, kita nak kena sedar bahawa kita ini nak kena sentiasa mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan diri kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dengan syarat kita jangan buat perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara-perkara syirik itu sendiri. Ia masih punya harapan, ataupun kita masih punya harapan untuk masuk ke syurga. Dan ini merupakan isyarat agar kita tidak tergesa-gesa mengkafirkan orang lain terhadap dosa-dosa yang dilakukannya. Sebab masih ada peluang, bila mana orang itu walaupun melakukan kesilapan, melakukan dosa, syaratnya bukan dosa yang besar ini, maka masih ada peluang lagi kepada dia untuk mengecapi syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sebut, kan, kalau kita hidup tanpa kita buat benda-benda syirik, dakhalal jannah. Jadi nak mensyaratkan juga kepada kita, kalau kita nampak orang buat maksiat, buat dosa, tapi dia tidak syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu masih ada peluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang yang buat perkara syirik pun masih lagi berpeluang untuk masuk ke syurga dengan syarat ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, indahnya Islam. Indahnya kita kata Islam ini, kan, dah buat salah pun ada lagi peluang, ada lagi pintu untuk kita keluar, untuk kita mendapat
kita kata tempat akhir kita tempat yang baik. Kerana kita kata ketauhidannya, ia masih termasuk sebagai seorang Muslim dan berpeluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung maupun setelah merasakan azab neraka terlebih dahulu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kita sebut kan, walaupun dia melakukan dosa, melakukan maksiat, selagi mana tidak melakukan perkara syirik, masih ada peluang untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta orang yang melakukan syirik ini sendiri pun, kalau ia bertaubat dengan taubat yang betul-betul taubatan nasuha, maka ia juga berpeluang untuk masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, sedang hadirin, sedang penonton, sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Itu 4 hikmah tarbawiyah yang kita boleh kongsikan pada pagi ini, yang kita sempat kongsikan pada pagi ini dalam pertemuan siri kedua ini, insya-Allah. Kita akan teruskan lagi insya-Allah perkongsian kita pada minggu-minggu yang akan datang. Tapi saya ingat untuk hadis yang pertama ini kita kata dah habislah. Kita kata dah habis untuk kita nak berkongsi berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita boleh ulang lagi sekali, yang berbunyi, man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Man mata la yushriku billahi syai'a dakhala al-jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang lain, dakhala al-jannah, maka ia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, usahalah untuk diri kita ini, diri anak-anak kita, diri ahli keluarga kita, seterusnya diri masyarakat kita, supaya mereka ataupun kita dan mereka ini terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik dan perkara-perkara syirik itu sendiri, insya-Allah. Moga-moga Allah beri kekuatan kepada kita, Allah bagi kita kata kefahaman kepada kita, supaya kita dapat menjaga diri kita, ahli keluarga kita dan masyarakat daripada perkara-perkara yang kita kata disebutkan tadi, yang melibatkan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekadar itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Moga-moga insya-Allah dengan perkongsian yang sedikit ini beri manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Jadi sebelum saya nak kita kata menutup kita kata pertemuan kita pada pagi ini, saya nak ulangkan atau ulang kembali kita kata program-program yang tim Akademi Tarbawi ini tim Akademi Tarbawi ini sedang laksanakan, iaitu yang pertama korban, dan kita masih lagi membuka peluang bagi siapa yang untuk melakukan korban. Kalau dalam negara, di antara tempatnya kita akan lakukan di perkampungan orang asli di Perak. Itu yang dalam negara. Yang luar negara, insya-Allah kita tawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan korban di Mekah Al-Mukarramah. Kita nak mengambil keberkatan daripada kita kata itu. Dan ada juga orang tanya, ada ke orang miskin di Mekah ni, tuan-tuan dan puan-puan? Dia macam tempat kita jugalah. Ada orang kaya dan juga ada orang miskin. Ada, insya-Allah. Ada orang miskin, ada di sana, tuan-tuan dan puan-puan. Dan korban ini juga dia seperti mana kita tengok, dia boleh diberikan kepada orang miskin dan juga orang yang kita kata yang biasa. Jadi insya-Allah itu dua. Pertama korban dalam negara, yang kedua korban di luar negara, di Mekah Al-Mukarramah. Tuan-tuan dan puan-puan kalau berhajat, insya-Allah dalam page Akademi Tarbawi kita ada iklan, dengan tuan-tuan dan puan menekan sahaja kita kata nombor itu, insya-Allah di situ kita akan reply dan kita akan respon daripada kita kata tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. Kemudian yang kedua adalah kelas pengajian, kelas bimbingan Al-Quran menggunakan kaedah silsilah Quranuna. Menggunakan kaedah silsilah Quranuna, di mana persetujuan di antara Akademi Tarbawi dan Yayasan Silsilah Quranuna Indonesia, kita telah sepakat untuk kita menggunakan buku Silsilah Quranuna itu sendiri. Sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, boleh tengok dalam page Akademi Tarbawi dan boleh tekan kita kata link di situ. InsyaAllah kita akan respon dan insyaAllah kita akan mula pada Julai nanti, insyaAllah. Sebelum tu kita akan buat taklimat kita kata kepada peserta-peserta yang akan mengikuti kelas Al-Quran kita, insyaAllah.
Jadi dua perkara yang sedang kita jalan pada, kita kata dalam kita kata tim akademi Tarbawi ni lah. Sebenarnya tiga. Yang ketiga itu adalah silsilah kuliah online yang kita sedang laksanakan pada hari Isnin bersama Ustaz Adni Abdul Razak, pada hari Selasa bersama kita kata Ustaz Omar Aiman, dan pada hari Rabu insya-Allah bersama saya, untuk kita sama-sama kongsi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, insya-Allah. Jadi saya kira itu sahaja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kelemahan itu kelemahan dari saya sendiri, dan sama-sama tuan-tuan dan puan-puan kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberi kita kata keampunan kepada kita. Moga-moga pengakhiran hidup kita ini ataupun pengakhiran tempat kita itu adalah pengakhiran yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali itu saja. Aktafi bihadzal qadri minal kalam. Wallahu ta'ala a'lam. Wa khairul kalam huwa salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معثوما. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Semoga kita berjumpa lagi, insya-Allah.